Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, isu hutang seorang bekas menteri yang didedahkan oleh Alif Sukri mula ketahuan dalangnya, mula ketahuan identitinya. Awal pagi hari ini, Alif Sukri akhirnya tak tahan lagi tuntutan hutang beliau yang berjumlah puluhan juta tidak dilayan oleh bekas menteri tersebut. Akhirnya, Alif Sukri mendedahkan mesej kepada bekas menteri. Dalam mesej tersebut, Alif Sukri menulis, "Saya mohon sangat, tolong saya angkat. Tolonglah saya," kata Alif Sukri. "Saya telefon tak angkat, saya WhatsApp pun tak balas. Saya tak nak perkara ini jadi besar," kata Alif Sukri. "Besar saya hanya nak jadi besar. Saya hanya nak hak saya sahaja," kata beliau. "Bukan setahun saya tunggu, dah 4 tahun saya tunggu. Ingat, doa orang teraniaya ini mustajab," kata Alif Sukri dalam mesejnya kepada bekas menteri tersebut. Rupa-rupanya hutang ini bukan hutang setahun, tapi hutang yang dituntut oleh Alif Sukri terhadap menteri ini sudah pun mencapai 4 tahun. Ikuti terus video ini kerana di dalam paparan seterusnya Anda akan tahu identiti sebenar siapa menteri berhutang kepada bekas menteri yang berhutang kepada Alif Sukri ini. Tapi kita tengok dulu apa mesej yang disampaikan oleh Alif Sukri kepada menteri tersebut. Kata Alif Sukri, "Ingat, video, rakaman suara, agreement, semua saya simpan. Saya hanya nak hak saya," kata Alif Sukri. Oh, rupa-rupanya Alif Sukri ada video, ada rakaman suara, ada agreement. Persoalan netizen kepada Alif Sukri ketika beliau menyebarkan berita kononnya ada bekas menteri berhutang kepada beliau, mereka bertanya, kenapa Alif Sukri tidak buat laporan polis? Kenapa Alif Sukri tidak mengambil tindakan undang-undang? Kerana kita tahu ada cara Alif Sukri melalui tindakan undang-undang boleh menuntut hutang daripada seseorang itu. Tapi kenapa beliau tidak mahu membuat tindakan undang-undang tersebut? Itu persoalan daripada netizen. Alif Sukri kata, "Dari awal kita jumpa, rakaman suara dan video saya simpan. Percakapan semua saya rekod dan saya simpan sebagai bahan bukti," kata Alif Sukri. Bersyukurlah kerana Alif Sukri agak bijak dan pintar juga untuk mendapatkan bukti. Beliau merakam semuanya. Ini satu tindakan yang harus kita puji kepada Alif Sukri. Tolong call saya untuk selesaikan masalah sebelum saya lebih memalukan lagi, kata Alif Sukri. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, apa yang dinyatakan hari ini ialah Alif Sukri akhirnya mendedahkan. Selepas beliau kata waktu siang dan malam berniaga buat live kena maki sehingga dihina Tan Sri senang ambil hak saya, dikabarkan apa yang Alif Sukri dedahkan akhirnya melalui Malaysia Kini bertajuk "Kadir tak nak turunkan diri ke tahap Alif Sukri." Bekas Menteri Abdul Kadir Sheikh Fadzir menyerahkan kepada peguamnya untuk menguruskan ugutan dibuat Alif Sukri yang mendakwa ada seorang berprofil tinggi berhutang puluhan juta ringgit dengannya. Alasan Abdul Kadir, dia enggan meletakkan kedudukannya serendah ahli perniagaan terbabit. Kata beliau, "Saya tak nak turunkan diri ke tahap Alif Sukri. Sekarang peguam saya sedang uruskan perkara itu," katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Terdahulu, Alif Sukri, 36 tahun, meluahkan kekecewaan di Instagram susulan seorang bekas ahli parlimen berasal dari Kedah yang didakwanya liat untuk bayar hutang. Dalam kenyataannya, Alif berkata, ketika hendak meminta bantuan, individu berpangkat Tan Sri itu terhege-hege nak hendak berjumpa dengannya. Dakwanya, dia sudah cuba menghubungi individu terbabit berkali-kali namun usaha berkenaan menemui kegagalan. "Siapa kenal Tan Sri ini? Minta dia bayar duit saya berpuluh juta. Dia mesti kaya sebab bekas menteri," tulis Alif Sukri. "Orang Langkawi mesti kenal. Saya minta tolonglah kalau hantaran ini dilihat oleh anak dia atau saudara, janganlah menzalimi saya," katanya dalam satu hantaran di Instagram hari ini.
Saudara-saudara sekalian, memaparkan walaupun tanpa menyebut nama, Alif Sukri yang juga penyanyi lagu Abang Nak Tegur itu memuat naik imej seorang lelaki, dipercayai individu yang dimaksudkannya namun menutup bahagian wajahnya. Ditanya sama ada wujud usaha lain untuk membersihkan imejnya, Abdul Kadir hanya menjawab ringkas, "Saya dengan orang macam itu tak nak komen, saya tak nak sebut nama," katanya. Dalam hantaran berbeza hari ini, Alif Sukri menyifatkan dirinya hanya ikan bilis jika hendak dibandingkan dengan individu berpangkat Tan Sri yang mempunyai lebih ramai kenalan hebat dan berpangkat. Justru katanya, dia perlu berani demi menuntut haknya yang tidak seberapa. Saya percaya Tan Sri orang ternama, seorang bilioner yang ada beribu aset di Malaysia. Jadi, setakat duit puluhan juta, saya itu tak ada masalah untuk Tan Sri berikan sebab itu hak saya. Pelik, takkan Tan Sri nak ambil hak peniaga kecil-kecilan ini? Bayangkan siang malam saya berniaga buat live sampai kena maki dan hina. Senang-senang nak ambil hak saya. Jangan sampai saya hilang sabar, tunjuk video dan rakaman semua, ujarnya. Saudara-saudara sekalian, inilah dia pendedahan daripada Alif Sukri yang mengejutkan kita ialah kenapa orang kaya tetap berhutang, kenapa bilioner tetap berhutang. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat tengah hari, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terus saja direct to the point. Dakwaan Mahathir tentang perlembagaan adalah fitnah. Tolong sebarkan konten kali ini. Ini dipetik daripada Shabuddin.com, satu laman web yang kita boleh percayai. Saudara-saudara sekalian, dakwaan Mahathir tentang perlembagaan adalah fitnah. Pengamal undang-undang berpandangan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah salah faham apabila mendakwa mempromosikan negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Peguam perlembagaan Bastian Pius van der Goon berkata, dakwaan Mahathir adalah tidak betul kerana perkara 8 perlembagaan menyatakan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan. Beliau juga berkata, perlembagaan tidak bertujuan untuk menekankan kemalayuan Malaysia di kalangan masyarakat pelbagai etnik walaupun mengiktiraf hak Melayu dan Islam. Hanya kerana ia tidak menyatakan mana-mana dalam perlembagaan persekutuan bahawa Malaysia adalah masyarakat berbilang etnik, tidak bermakna ia tidak, kata van der Goon. Semalam, Mahathir di Twitter mendakwa usaha mempromosi negara berbilang kaum bertentangan dengan perlembagaan kerana Malaysia tidak pernah digambarkan sebagai negara berbilang kaum dalam perlembagaan. Beliau mendakwa perlembagaan menekankan kemelayuan Malaysia. Van der Goon berkata, prinsip asas demokrasi berparlimen iaitu pengasingan kuasa antara eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman tidak dinyatakan dalam perlembagaan. Namun, telah berulang kali diperkatakan bahawa dalam keputusan Mahkamah Persekutuan bahawa apabila menganalisis perlembagaan persekutuan adalah jelas bahawa pengasingan kuasa adalah sebahagian daripada perlembagaan model Westminster Malaysia, katanya dalam FMT. Beliau berkata, keistimewaan bukan hanya diberikan kepada orang Melayu tetapi juga kepada kumpulan masyarakat tertentu iaitu Bumiputra, anak negeri Sabah dan Sarawak serta orang asli di Semenanjung Malaysia. Menurutnya, mengambil kira perkara itu, perlembagaan persekutuan sebenarnya mengiktiraf setiap rakyat Malaysia dan telah memberikan mereka semua hak yang berbeza. Philip Koh, seorang profesor adjung di Universiti Malaya, menyifatkan tafsiran Mahathir terhadap perlembagaan sebagai fitnah. Saya ulang sekali lagi. Philip Koh, seorang profesor adjung di Universiti Malaya, menyifatkan tafsiran Mahathir terhadap perlembagaan sebagai fitnah. Beliau menjelaskan perlembagaan menggalakkan demokrasi yang kondusif untuk membina sebuah negara berbilang kaum sambil mengiktiraf peranan Islam dan hak orang Melayu. Bagaimanapun,
pengiktirafan perlembagaan ini tidak menafikan hakikat bahawa secara keseluruhannya perlembagaan persekutuan bertujuan untuk melindungi demokrasi liberal lanskap politik. Bagi mengatakan bahawa menggalakkan etnik berbilang kaum bercanggah dengan perlembagaan adalah satu penipuan kepada mana-mana pendekatan tafsiran kepada perlembagaan. Suruhanjaya Red dan Cobalt, latar belakang merdeka dan pembentukan Malaysia, semuanya mengesahkan bahawa kita adalah demokrasi liberal dan bukan autokrasi berasaskan kaum, katanya. Koh berkata, mereka yang menyokong salah tafsir perlembagaan itu boleh menimbulkan keresahan di kalangan rakyat dan memudaratkan kesejahteraan negara. Dipetik daripada sabudin.com, sumber Free Malaysia Today. Dengan tajuk yang luar biasa, dakwaan Mahathir tentang perlembagaan adalah fitnah. Itu adalah kenyataan daripada pengamal undang-undang. Saudara, menjadi persoalan kepada saya petang ini ialah apakah kenyataan Mahathir berkaitan dengan kepelbagaian kaum ini akan menyebabkan bukan membawa kemenangan kepada Perikatan Nasional yang disokong oleh Mahathir sekarang ini, tetapi akan menyebabkan Perikatan Nasional akan mengalami kekalahan yang teruk. Adakah ini ialah turning point untuk PH dan BN menang besar dalam PRN kali ini? Adakah dengan kenyataan dakwaan daripada Mahathir ini membawa kepada turning point kesilapan besar dalam percaturan Mahathir dan Perikatan Nasional? Tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini.